KPM. Assalamualaikum dan selamat petang. Seperti biasa, anda sedang menonton Road to Success STPM 2020 bersama saya, Syamira Nazir. Tadi, sebentar tadi, rakan saya Nisaki telah menemani anda. Kali ini saya akan menemani anda pula selama 1 jam untuk kita belajar teknik dan juga tips bagaimana untuk mendapat ataupun skor keputusan yang cemerlang, terutama di dalam subjek yang akan sama-sama kita pelajari pada petang ini, iaitu pengajian am. Dengar cerita, guru yang akan bersama dengan kita pada petang ini bukan calang-calang orangnya kerana beliau mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 20 tahun. Kalau kita nak kenali beliau dengan lebih mendalam, siapakah beliau, dari sekolah mana? Ayo kita saksikan dahulu profil guru. Cikgu kita, Cikgu Abdullah bin Ali, iaitu guru pengajian am dari Kolej Tingkatan 6 Tengku Abdul Rahman Putra, Sabak Bernam, Selangor. Wow, Cikgu. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam, Mira. Khabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Mira. Kerana sudi bersama dengan kami pada petang ini untuk sama-sama mengajar calon-calon STPM kita, Cikgu. Baik, Cikgu. Tadi saya tengok dekat Cikgu punya profil guru, banyak betul anugerah Cikgu kan. Antaranya mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang, anugerah guru cemerlang dan banyak sangatlah nak ingat semua kan. Okey, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahululah kepada mereka di rumah. Cikgu sudah berapa lama dah mengajar mata pelajaran ni? Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih, Mira. Ya, saya Cikgu Abdullah bin Ali dari Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra. Seperti yang Mira jelaskan tadi, saya telah pun mengajar tingkatan 6 ni dah 27 tahun. Wow. So pengalaman yang ada ini kita akan kongsikan bersama pelajar supaya kita sama-sama cemerlang, Mira. Baik, itu dia. Okey, Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ni, macam biasalah Cikgu, kita kena patuh kepada SOP. Ya, betul, kita Mira. masih lagi belum menang, jadi Cikgu dipersilakan untuk sanitasi tangan dahulu. Okey, terima kasih, Mira. Silakan. Sanitasi tangan menggunakan gel pembasmi kuman. Sanitasi pun bolehlah. Ya, betul. Kerana apa? Kalau kita sanitize tangan tidak mengikut tata cara yang betul, maknanya dia tidak akan memberi impak yang maksimum lah. Betul, Cikgu. Itu yang akan memberi kesan yang tidak baik. Sama macam kita tak sanitize tangan kita. Betul. Ya, terima kasih, Mira. Sama-sama, Cikgu. Baik. Okey, kemudian kita boleh buka pelitup muka kita dan simpankan di dalam sampul pelitup muka. Ya. Barulah nampak muka Cikgu kita hari ni. Baik, Cikgu. Kita dah buka pelitup muka, dah sanitize tangan dan kenalah juga sama-sama menjaga penjarakan fizikal ataupun penjarakan sosial. Betul. Okey, saya rapat sangat dengan Mira. Saya gerak sedikit. Ya, bergerak sedikit. Okey, Cikgu. Cikgu kata tadi Cikgu dah mengajar lebih daripada 27 tahun. Ya, saya. Itu Cikgu, pengalaman Cikgu. Ya. Semestinya Cikgu mempunyai banyak pengalaman manis. Macam-macam pengalaman lah dalam mengajar mata pelajaran ni kan, Cikgu. Cikgu rasa susah ke senang subjek ni? Sebenarnya, Mira, subjek pengajian am ni merupakan subjek yang wajib. Dia tidak ada susah kalau kita sentiasa mengikut apa yang disarankan oleh guru-guru. Kecemerlangan pasti menjadi milik kita. Itu sahaja. Itu pandangan Cikgu kan. Kalau mengikut saranan guru-guru, mesti cemerlang. Itu pandangan Cikgu. Yeah. Kita saksikan dan dengar dahulu pandangan calon-calon STPM kita tentang subjek ini. Ya, silakan. Didik TV KPM. Rancangan Road to Success STPM 2020 merupakan satu rancangan yang bagus sebagai nilai tambah kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan STPM semester 3. Penampilan guru yang berpengalaman luas sudah pasti memberi satu pendekatan yang berbeza agar pelajar dapat memahami sesuatu topik dan dapat menjawab soalan peperiksaan dengan cemerlang. Melalui rancangan Road to Success STPM 2020, saya berharap dapat memahami topik-topik yang sering ditanya dalam peperiksaan. Saya juga berharap dapat mengutip tip-tip yang berkesan dari guru-guru yang berpengalaman luas. Road to Success STPM 2020 is the best. Jadi, mata pelajaran pengajian am bagi semester 3 adalah sangat penting kerana pelajar tidak ada peluang untuk membuat ulangan. Melalui rancangan Road to Success STPM 2020,
Saya berharap dapat memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk yang penting. Selain itu, saya juga berharap dapat mengetahui dan memahami cara-cara menjawab soalan bahagian B dan C dengan tepat. Dengan ini, saya berharap akan mendapat markah yang baik dalam mata pelajaran pengajian am. Road to Success STPM 2020 is the best. Didik TV KPM. Baik, itu dia pandangan calon kita tentang mata pelajaran pengajian am ni. Ada yang kata senang, ada yang kata subjek kegemaran mereka dan ada juga yang kata tak sabar nak dengar cikgu mengajar petang ni sebab nak kumpul tips, nak belajar dengan cikgu. Okey, jadi macam biasa kalau nak belajar dengan cikgu, saya pun nak belajar dengan cikgu juga. Tapi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Road to Success STPM 2020. Didik TV KPM. Terima kasih buat semua cikgu yang telah mengajar saya. Jasamu akan ku kenang. Terima kasih cikgu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success STPM 2020. Ala comelnya menyanyi sempena ucapan Hari Guru yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Jadi itu adalah video ataupun kiriman video daripada murid-murid kita tentang sambutan Hari Guru. Di sini Mira pun ada dapat juga kad-kad ucapan daripada murid-murid kita. Ini yang Mira nak tunjuk. Cantik sangat. Ini buat sendiri ni, DIY. Semua lukisan sendiri ni. Dengan hashtagnya terima kasih cikgu. Okey, kita buka sikit dalam tengok macam mana. Wah, cantiknya. Wahai guru, kau ibarat sebatang lilin yang menerangi alam kegelapan dan kau sanggup membakar dirimu. Kau insan yang mulia, mendidik dan membimbing daku. Kaulah insan yang kusanjungi. Hashtag terima kasih cikgu. Itulah dia. Okey. Bersempena dengan sambutan Hari Guru ni kan cikgu. Jadi inilah kiriman-kiriman kad yang kita dapat daripada murid-murid kita. Baik, sama yang macam Mira kata tadi, di studio bersama dengan Mira, Cikgu Abdullah bin Ali iaitu guru pengajian am untuk Kolej Tingkatan 6 Tengku Abdul Rahman Putra Sabak Bernam Selangor. Cikgu, tadi cikgu kata nanti cikgu nak terangkan ataupun nak tunjuk teknik bagaimana kita nak pecut sama-sama untuk petang ni kan cikgu? Ya, betul Mira. Itu yang kita nak fokuskan pada petang ini. Ya. Tapi di studio cikgu bukan hanya ada saya dan cikgu sahaja berdua, kita juga ada murid-murid cikgu juga. Di manakah murid-murid cikgu? Okey, murid-murid cikgu. Okey, murid-murid cikgu kata nanti dulu. Nanti dahulu. Kita nak dengar dahulu ataupun nak tengok dahulu video kad ucapan online. Ayo kita saksikan. Okey, itu dia video kita. Baik, cikgu, kita dah boleh persilakanlah kita punya murid-murid kita kan? Ya, silakan. Ayo kita persilakan murid-murid kita. Di manakah mereka? Inilah calon-calon STPM kita. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat petang. Waalaikumsalam. Sihat semua? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mereka merupakan calon-calon STPM dari sekolah ataupun Kolej Tingkatan 6 Tengku Abdul Rahman Putra Sabak Bernam Selangor cikgu. Okey, boleh
saya minta untuk perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Siapa? Ain. Silakan Ain. Salam sejahtera. Saya Ain Fatina binti Muhammad Tari dari Kolej Tunku Abdul Rahman Putra. Baik. Seterusnya, kita ada Haikal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amizah Haikal bin Ali. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Waalaikumsalam. binti Zulkifli. Seterusnya kita ada Izwani. Silakan Izwani. Ya, saya dari Ibrahim. Baik. Imran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Imran Mursyid bin William dari Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra. Dan yang terakhir sekali, siapakah namanya? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Waalaikumsalam. Ismail Haziq. Ismail Haziq. Baik, inilah dia cikgu. Calon-calon STPM yang akan menemani kita di studio pada petang ini. Ini semua anak-anak murid cikgu ke? Ya, saya Mira. Wow, hebatlah, terbaik. Okey cikgu, untuk petang ni cikgu nak fokuskan kepada apa cikgu? Kita akan fokus keseluruhan dalam kertas 3 iaitu bahagian A, B dan C, dan kita akan lihat soalan-soalan yang telah pun pernah keluar, dan di situ pelajar boleh tahu kekerapan bahagian-bahagian yang biasa keluar, dan itu boleh menjadi nilai tambah kepada pelajar sebenarnya. Baik, okey cikgu. Saya rasa mereka pun semua dah bersedia nak belajar. Lagi-lagi tentang pecutan ni. Sebab kertas peperiksaan ni bakal mereka duduki pada minggu hadapan cikgu. Ya, 6 hari bulan. 6 hari bulan. Tak lama dah. Tinggal berapa hari je lagi kan. Kurang Ya, saya. daripada 3 hari lagi. Ya, Okey, betul. baik cikgu. Silakan mulakan kelas kita pada petang ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya tidak keseorangan, ditemani si cantik manis, ya, Cik Mira, ya, orangnya petah berbicara, selain bercantik dan punya ilmu pengetahuan yang tinggi. Ya, apa khabar pelajar-pelajar cikgu di dalam Google Meet? Sihat semua? Okey. Alhamdulillah. Okey, bagus. Ya, okey. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu yang berada di luar sana? Dan cikgu pasti semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Okey Mira, kita teruskan ya sesi kita pada hari ini, ya, seperti yang telah dinyatakan oleh Mira tadi. Cikgu adalah Cikgu Abdullah bin Ali dari Kolej Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra, Sabak Bernam. Ya, telah 27 tahun dalam bidang ini dan bukan bidang yang sangat cikgu cintai. Ya, cikgu berikan segala-galanya kepada anak didik cikgu. Pertama sekali, cikgu akan memperkenalkan subjek pengajian am, kerana subjek ini bukan sahaja ditonton oleh para pelajar tetapi semua halayak yang ada. Untuk pengetahuan para pelajar dan juga mereka yang berada di luar sana, subjek pengajian am merupakan subjek wajib lulus sekurang-kurangnya prinsipal C untuk menempatkan diri di UA, ya Mira, Universiti Awam. Dalam kertas pengajian am ini kita ada 4 bahagian. Yang pertama kita ada kertas 1, iaitu kita panggil 9001 yang telah pun pelajar cikgu jawab pada semester 1, iaitu dengan wajaran 29%. Ya. Kemudian kita ada kertas pengajian am kertas 2, iaitu 9002, wajarannya 22%, dan pelajar juga telah pun menjawabnya. Manakala kertas pengajian kertas 3 untuk kod 9003, iaitu wajarannya 29% yang akan pelajar duduki pada 6 hari bulan. Dan satu lagi ialah pengajian kertas 4, dan ini merupakan kerja khusus yang wajib dijawab oleh semua pelajar pada SEM 2. Jika pelajar tidak jawab, Mira, mereka akan fail kertas ini. Dikira gagal. Baik. Jadi mereka wajib menduduki ataupun membuat kerja khusus untuk pengajian am kertas 4 di mana wajarannya 20%. So hari ini kita akan terus kepada waktu peperiksaan. Ini cikgu nak ingatkan. Pelajar tolong tampal di bilik masing-masing dan tandakan kerana ini sangat penting, ya, di mana waktu peperiksaan untuk
pengajian am semester 3 ya pada tahun 2020 itu iaitu pada 6 April 2021 masa 11 pagi hingga 1 tengah hari. Tetapi cikgu nak ingatkan Mira, perlu berada di bilik peperiksaan setengah jam awal supaya pelajar mampu menenangkan diri dan seterusnya menjawab dengan baik. Dan ingat ya, hari Selasa ya. Anak-anak cikgu dalam Google Meet, anak-anak cikgu yang di luar juga harus ingat, iaitu pada hari Selasa bila ya 6 hari bulan 11 pagi hingga 1 tengah hari. Tempohnya ialah 2 jam Mira. Okey. Untuk pengajian semester 3, kita ada pecahan kepada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, Imran Mursyid. Ya, cikgu nak tanya Imran. Imran dah bersedia nak menduduki peperiksaan? Ya, Imran dah bersedia. Ya, Imran dah bersedia. Imran, berapa soalan yang akan ditanya pada bahagian A? Berapa Imran? Bahagian A merupakan soalan objektif ataupun aneka pilihan yang terdapat 15 soalan yang setiap satunya memperuntukkan 1 markah dengan jumlah 15 markah kesemuanya. Okey, terima kasih. Maknanya Imran memang betul-betul bersedia untuk menduduki peperiksaan. Ya, 15 soalan, 15 markah. Perlu dijawab semua soalan. Siti Najiha. Mana Siti Najiha? Okey, Najiha, terangkan pada rakan-rakan semua bahagian B bagaimana pula? Okey, bahagian B, markah dia sebanyak 15 markah dan bahagian B ni wajib dijawab. Ada 2 pilihan soalan dan wajib jawab 1 sahaja. Ya, terima kasih Najiha. Dah ada dalam kepala kan? Okey, terima kasih. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Okey, ini topik yang kita akan lihat nanti. Okey. Ya, ini dia agihan masa tadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Imran, bagaimana oleh Najihah tadi ya. Untuk bahagian A kita ada 15 soalan aneka pilihan wajib jawab di mana biasanya kita memperuntukkan masa 20 minit bermakna satu soalan Mira 80 saat. Okey. Manakala bahagian B, soalan yang dikemukakan adalah 2 soalan. Pelajar wajib jawab 1 soalan, ya, markah yang diperuntukkan 15 markah. Manakala bahagian C ada 3 soalan, pelajar perlu pilih 2 soalan di mana masa yang diperuntukkan ialah 70 minit. Setiap soalan pelajar perlu agihkan masa sebanyak 35 minit melibatkan 50 markah. Mungkin ya calon-calon berada di luar sana, calon-calon yang berada di dalam Google Meet menjelaskan, cikgu, boleh tak saya jawab lebih daripada 1 soalan? Ingat ya pelajar, kalau pelajar menjawab lebih daripada 1 soalan, contohnya bahagian B, pemeriksa hanya menanda soalan yang mula-mula diletakkan di bahagian atas. Soalan ini melibatkan soalan nombor 16 dan 17. Tetapi bila susunan itu meletakkan soalan nombor 17 dahulu, maka pemeriksa akan memeriksa soalan nombor 17 dan 16 tidak diperiksa. Jadi rugi Mira. Betul. Jadi ikut saja arahan, jawab 1 soalan. Seterusnya kita melihat ya analisis kertas aktual dan ulangan semester 3 tahun 2015 hingga 2019 dan tumpuan kita adalah pada bahagian A. Mengapa? Kerana melalui analisis ini pelajar boleh kenal pasti tajuk-tajuk yang biasa ditanya dan pelajar boleh memberi tumpuan yang lebih pada bahagian ini. Okey, kita lihat. Ini adalah tajuk yang pertama, Malaysia dan negara luar. Kita ada faktor-faktor penentu dasar luar, prinsip hubungan dasar luar dan kepentingan dasar luar. Kalau kita lihat, ya, taburan soalan dari tahun 2015 hingga 2019 di sini. Ya, kita lihat setiap tahun ditanya pada bahagian ini. Bermakna pelajar perlu bersedia. Paling banyak ditanya pada tahun 2016 sebanyak 3 soalan melibatkan soalan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Seterusnya, kita melihat pula bahagian 2. Penglibatan peranan dan sumbangan Malaysia. Ya, untuk pengetahuan Mira, ya, bahagian ini
membicarakan hubungan Malaysia di peringkat global, iaitu peringkat antarabangsa melibatkan ASEAN, ASEAN tambah 3, PBB, OIC dan pergerakan negara berkecuali. Ingat ya para pelajar, soalan berkaitan dengan ASEAN adalah soalan yang sangat popular. Ya, pernah ditanya hingga 5 soalan, ya, 4 soalan dan juga selain itu soalan berkaitan dengan PBB juga. Ini bermaksud pelajar perlu memberi tumpuan kepada bahagian ini. Seterusnya, kita lihat juga ini adalah hubungan Malaysia di peringkat global melibatkan kerjasama Selatan-Selatan, Commonwealth, kerjasama ekonomi Asia Pasifik, kumpulan 8 negara membangun di 8 Mesyuarat Asia Eropah dan sidang kemuncak Asia Timur. Manakala di peringkat isu antarabangsa juga, pelajar tidak boleh lupakan kerana soalan bahagian ini juga acap kali ditanya. Ya, melibatkan isu-isu semasa, isu-isu ekonomi, isu serantau, isu alam sekitar. Kalau kita lihat, isu ekonomi antara yang kerap ditanya. Ya, isu alam sekitar juga. Ya, jadi pelajar tidak boleh lupalah berkaitan dengan isu alam sekitar, berkaitan dengan protokol Kyoto. Ya, ini semua pelajar perlu hadam betul-betul, Mira. Okey. Seterusnya, kita ada 2 bentuk soalan, ya, pelajar yang berada di sana, ya. Aneka pilihan ABC. Kemudian kita ada juga aneka pilihan 1, 2, 3. Kita lihat contoh soalan, Mira. Ini dia. Yang manakah faktor yang perlu diguna pakai untuk menentukan dasar luar Malaysia? Untuk soalan begini, dia akan memberikan 4 pilihan jawapan. Dan 1 jawapan adalah jawapan yang paling tepat. Kita lihat A, kedudukan strategik negara. B, perdagangan antarabangsa negara. C, kerjasama dengan kuasa-kuasa besar. Dan D, pakatan ketenteraan dengan negara serantau. Boleh semua teka? Siapa nak jawab? Ada yang nak jawab soalan ini? Itu senyum je Ismail tu, cikgu. Ada. Ismail, tak apa, boleh cuba. Bukan satu kesalahan. Silakan Ismail. Ya, saya cuba kot. Jawapan dia A. A, kita lihat. Betul tak A? Negara. Ya, kalau betul kita beri tepukan kepada Ismail. Ya, Wah, betul. Ya, hebat. bagus Ismail. Ya, maknanya Ismail memang sudah bersedia. Betul. Kalau kita lihat kedudukan strategik negara, dari segi geostrategik, kedudukan dari segi geografi itu yang menjadikan antara penentu dasar luar Malaysia. Okey, terima kasih Ismail. Soalan yang kedua, ini adalah bentuk soalan aneka pilihan 1, 2, 3 dan 4. Okey. Yang manakah komitmen Malaysia terhadap hubungan diplomatik dengan negara luar? 1, membantu mangsa bencana tsunami di Aceh. 2, menjadi orang tengah dalam penyelesaian isu di selatan Filipina. 3, menyertai misi ketenteraan memerangi keganasan di Timur Tengah. Dan 4, memberikan status taraf pelarian kepada rakyat Rohingya dari Myanmar. Kalau kita tengok di sini, iaitu cadangan jawapannya ada 2 pilihan. Cikgu nak beri tips kepada pelajar. Pertama, pilih jawapan yang betul-betul pasti salah. Okey? Yang kedua, boleh pilih jawapan yang kita betul-betul pasti betul. Okey, contoh soalan ini, kalau cikgu pilih yang pertama, yang salah ialah apa? Menyertai misi ketenteraan memerangi keganasan di Timur Tengah. Betul? Jadi bermakna kita boleh buang cadangan jawapan 2 di sini, iaitu C dan D. Baik. So dia akan memberikan pilihan yang lebih kecil, ya. Kalau kita lihat pilihan kita tinggal A dan B sahaja, ya. Yang kedua, kita cuba tentukan jawapan yang betul-betul kita pasti betul, ya. Menjadi orang tengah dalam penyelesaian isu di selatan Filipina. Ini ialah berkaitan dengan pembebasan Islam Moro, yang Malaysia pernah menjadi orang tengah dalam menyelesaikan isu ini yang berlaku di selatan Mindanao. Ya, so kita dah buang soalan D,
Yang tinggal, ya ini juga adalah salah juga. Kita memberi status. Jadi jawapan yang betul ialah 2 dan juga 1. Ya. Iaitu Mira, kalau kita lihat, kita memberi bantuan kepada mangsa bencana di Aceh. Ya, pada tahun 2004 bila berlaku tsunami, Malaysia membantu kerana Indonesia merupakan rakan kita yang paling rapat sekali. Kita berada dalam rumpun yang sama. Itu yang menyebabkan bahawa bantuan itu diberikan kepada Aceh. Okey? Jawapannya A, ya. Seterusnya kita beralih kepada bahagian B pula, ya. Bagaimana kita lihat bahagian B pula? Yang pertama, seperti yang Najihah nyatakan tadi, soalan ada 2 soalan, kita jawab 1 soalan sahaja. Masa diperuntukkan 30 minit. Dari segi kepanjangan tiada had, mesti ada pendahuluan dan penutup. Kita lihat dari segi pemarkahan, idea adalah 4. Bermakna calon perlu menghuraikan 4 idea. Baik. 1 idea, 1 markah. Dari segi huraian, 8 markah. Ya, 1 idea ialah 2 markah. Dari segi bahasa, 1 markah. Dan maknanya pelajar perlu jaga kebahasaan. Dan yang rumusan adalah 2 markah. Rumusan ini perlu ada pendahuluan, perlu ada isi dan ada penutup. Baru melayakkan dapat 2 markah. So jumlah adalah 15 markah. Ini adalah bentuk-bentuk soalan yang boleh dikeluarkan pada bahagian B, iaitu bentuk teks bukan linear. Ya, dari sama ada jadual, carta ataupun gambar rajah. Ini bentuk-bentuknya. Soalan yang pernah keluar, cuba kita lihat. Pertama, kita ada perbandingan 2015, ulangan 2015, 2017, 2018. Dia akan keluar 2 soalan dan 2019. Perubahan dan bandingan 3 tahun, ya, dia pernah keluar. 2016, 2 soalan. Ya. Perubahan 2019, 1 dan hubung kait 6. Gambar rajah dan carta belum pernah keluar. Jadi tidak mustahil kalau tahun ini keluar. Ya, sebab ini adalah dalam silibus. Bukan satu kesalahan kalau pihak-pihak berwajib nak keluarkan dalam peperiksaan. Okey. Ini dia. Apa yang perlu saya tahu? Ini adalah asas. Asas yang pelajar perlu tahu. Yang pertama, bila kita sebut pola, ada 2, Mira. Iaitu pola perubahan dan pola bandingan. Ya, pelajar yang berada dalam Google Meet, betul? Masih ingat lagi? Ingat. Ya, betul. Bila kita sebut perubahan, dia melibatkan pola perubahan sahaja. Okey? Bila kita sebut bandingkan, kita perlu membanding secara mendata ataupun kita sebut horizontal ataupun secara menegak. Okey? Cuba kita lihat. Ya, apa perlu pelajar lakukan bila menjawab alih bentuk komunikasi? Yang pertama, pola dinyatakan dengan jelas. Pola apa? Meningkat, menurun ataupun tidak konsisten. Kemudian, tahun asas. Nanti kita akan lihat yang mana kita kata tahun asas, yang mana satu perlu kita bandingkan. Perubahan dinyatakan dengan jelas, mengemukakan data mutlak dan data peratus. Ya. Kemudian unit dinyatakan dengan jelas, perhatikan jika ada simbol anggaran contoh. Ya, perlu dinyatakan dengan jelas, jumlah keseluruhan boleh diangkat menjadi satu idea. Ya, dia bukan satu kemestian, tetapi calon boleh mengangkat ia sebagai contoh jawapan. Okey. Ini dia. Bila kita sebut pola perubahan, kita ada 3 lah. Ya. Pertama, pola meningkat, pola menurun dan pola tidak konsisten. Biasanya pelajar memang telah menguasai, Mira. Sebab ini asas. Untuk menjawab bahagian B, pelajar perlu hadam bahagian ini. Betul? Ya, cikgu yakin anak-anak cikgu, pelajar cikgu yang dalam Google Meet, pelajar-pelajar cikgu yang berada di luar sana sudah pasti menguasai dan sudah bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Baik. Okey.
Kita lihat sedikit ya contoh soalan ya. Berdasarkan jadual di bawah, huraikan pola perbelanjaan Kerajaan Persekutuan dari tahun 2007 hingga anggaran tahun 2009. Ya, tajuk Malaysia, perbelanjaan Kerajaan Persekutuan dalam sektor terpilih dari tahun 2017 hingga anggaran 2019. So kita ada 5 sektor melibatkan 3 tahun iaitu daripada 2017, 2018 dan anggaran 2019. Anggaran tu apa maknanya Mira? Anggaran penduduk ke cikgu? Anggaran perbelanjaan. Yes. Ya, maksudnya yang Yalah. kita jangkakan, estimate betul. Mungkin jangkaan kita 3,312. Betul. Sama ada meningkat atau menurun. Sebab itu, cikgu jelaskan tadi, andainya ada tanda-tanda yang perlu pelajar ingat, anggaran. So, bila menjawab, pelajar perlu jelaskan perkataan anggaran. Begitu juga dengan unit. Mira, kita ada RM juta. Betul. Ya, kadang-kadang pelajar alpa nanti dia letak orang, dia tidak letakkan tanda unit. Ya, sepatutnya ingat ya, anak-anak cikgu, pelajar-pelajar cikgu, unit itu sangat penting. Kalau tertinggal cikgu, potong markah. Kalau tertinggal bukan potong markah Mira, langsung tak ada markah. Oh, langsung tak ada pada markah. bahagian huraian. Baik. So dia ada idea dapat markah 1 tetapi huraian tak ada markah. Baik. Walaupun diletakkan 1 saja tertinggal. Daripada 3 data 1 dia tinggal, so tidak ada markah di situ sebab kita anggap kita tidak boleh tafsirkan, kita tidak boleh baca di situ. Baik, Okey, faham. Mira, betul ya, Itu faham? dia, faham. Okey, terima kasih Mira. Itu dia. Jadi maksudnya cikgu, walaupun kesalahan itu kecil tetapi kecil-kecil tu juga boleh menyebabkan kehilangan markah dengan mudah. Ya, kesalahan kecil, Ya. impak besar. Betul. Jadi kalau nak tulis jawapan tu pastikan semuanya lengkap. Jangan Ya, betul. tertinggal unit sekalipun kan. Ya. Okey, itu dia. Kita berhenti berehat dulu cikgu sebab Okey, lepas ni terima cikgu kasih. nak sambung share kepada saya dan juga kepada calon-calon STPM di rumah bagaimanakah teknik yang lain pula untuk menjawab kertas peperiksaan pengajian AM ini. Oleh itu jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini hanya di Road to Success STPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Road to Success STPM 2020. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Abdullah yang akan menerangkan dan juga berkongsi teknik bagaimana untuk mahir dan juga bagaimana untuk peroleh keputusan yang cemerlang di dalam kertas peperiksaan STPM untuk pengajian AM. Baik Cikgu, teruskan tadi teknik yang seterusnya Cikgu, apa pula? Okey, terima kasih Mira. Ya, kita teruskan sesi pembelajaran kita. So tadi kita dah lihat soalan ini dan bagaimana cara kita nak menjawab ya. Yang pertama sekali, bila kita katakan huraikan pola perubahan, so dalam pemikiran pelajar harus lihat ya, perubahan dia ada 3 ya Mira. Pertama, perubahan kita katakan meningkat, menurun atau tidak konsisten ya. Bila kita katakan pola perubahan, kita melihat perubahan dalam sektor yang sama tetapi tahun yang berbeza. Ya, itu dia. Maknanya dia secara data. So kita melihat contohnya kita tandakan ekonomi ya. Kita tandakan ekonomi meningkat. Dan pelajar perlu tandakan semua sektor yang menunjukkan meningkat. Ya, di sini ekonomi, satu lagi apa ya? Sektor-sektor lain juga meningkat. So kita ada 2, kita dah tandakan. Ini penting ya Mira supaya tidak tertinggal nanti. Baik. Seterusnya kita lihat sektor yang menunjukkan menurun ya. Pelajar lihat ya. Sektor yang menunjukkan menurun iaitu sektor keselamatan. So kita ada 2 sektor yang menunjukkan tidak konsisten. Kenapa cikgu tanda macam ni? Ini maksudnya menurun dan meningkat. 2017 ke 2018 berlaku penurunan. Kemudian 2018 anggaran tahun 2019 berlaku peningkatan. Sebab itu kita tandakan sebegini. Ini sangat penting. Dan jumlah juga berlaku peningkatan yang boleh kita angkat dia sebagai jawapan. Okey. Ini dia. Seperti cikgu jelaskan tadi, bila kita menjawab analisis data kita, kita perlu ada data mutlak. Ya, bagaimana? Ya, kita ambil sektor ekonomi. Kita ada 2 sektor menunjukkan peningkatan, iaitu sektor ekonomi dan sektor-sektor lain. So sektor ekonomi ini data mutlak. Ya. 3,312 juta tolak dengan 2,413 juta. So kita dapat
819 juta. Ini data mutlak dan ini adalah data peratus, iaitu 3,312 juta tolak 2,413 juta bahagi 2,413 juta darab dengan 100, kita dapat 37.26%. Cikgu nak ingatkan kepada pelajar, bila kita menulis dalam bentuk nombor perpuluhan, bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. Baik. Seandainya kita dapat 37.27, 5 contohnya. So bila kita bundarkan kita dapat 37.28. Ya, bagus ya, Mira hebat ya. So bagaimana kita nak menulis? Seperti cikgu nyatakan tadi, kita perlu tanda semua sektor yang menunjukkan peningkatan. Kerana di sini Mira, kita perlu senaraikan. Sektor yang menunjukkan pola meningkat, ni jelas polanya ialah sektor ekonomi dan sektor-sektor lain. Kalau pelajar tak tulis sektor-sektor lain, so pelajar dapat idea sama dengan kosong. Okey. Kemudian baru kita huraikan. Pada tahun 2017, ini adalah tahun asas. Perbelanjaan bagi sektor ekonomi, sebab kita pilih sektor ekonomi, kita huraikan satu saja daripada dua tadi, ya. Ialah 2,413 juta. Ingat, RM kena tulis, Unit juta kena ada, tulis. betul. Tinggal satu, Hilang markah. hilang markah. Dan dianggarkan, ini perubahan itu berlaku meningkat kepada RM3,312 juta pada tahun 2019 bersamaan 37.26%. So di sini dapat markah penuh, Mira. So di sini kalau kita dapat idea sama dengan 1, so huraian juga pelajar dapat 2. 2 datang dari mana? Iaitu pertama adanya data mutlak, ya, data mutlak tadi, dan juga data peratus, ya. Okey, seterusnya. Ini dia, ya. Ini adalah untuk pola bandingan. So kita perlu ada tahun asas, bandingkan jumlah paling besar dan paling kecil atau paling sedikit, paling banyak. Dia mesti berlawanan. Kalau jumlah paling besar, paling kecil. Paling sedikit, paling banyak. Mesti nyatakan dari jumlah keseluruhan, berikan data mutlak dan data peratus, ya. Okey, kita lihat. Ini dia. Kita boleh pilih mana-mana tahun. Ini yang cikgu katakan tadi, kita lihat bila kita bandingkan secara menegak. Maksudnya tahun yang sama, sektor berbeza, ya, berlainan. Kita ada jumlah keseluruhan. Kita pilih sektor yang paling kecil, iaitu pendidikan, dan paling besar adalah kesihatan. So bagaimana kita nak tulis? Ya. Ini adalah cara pengiraan. Kita dah pilih. Paling besar dan paling kecil. Okey, kita dah tahu. Ya. Kemudian kita kira cara pengiraan sektor tersebut 3,121 bahagi dengan jumlah keseluruhan darab 100 didapat 31.27. Ini adalah sektor-sektor lain. Manakala pendidikan kita dapat 12.49. Sama kaedahnya. So bagaimana kita nak menulis? Pada tahun 2017. So, sebab kita pilih tahun 2017. Betul. Perbelanjaan kerajaan persekutuan yang terbesar adalah sektor-sektor lain. Dan yang terkecil, sektor pendidikan. Mira, barisan ayat pertama dan kedua ini melayakkan pelajar dapat 1 markah. Ya. Perbelanjaan kerajaan persekutuan bagi sektor-sektor lain berjumlah, ini jumlah dia, bersamaan 31.27%. Dan sektor pendidikan, ini dia, 1,240 juta bersamaan 12.49% daripada jumlah keseluruhan. Ya, perbelanjaan persekutuan berjumlah 9,980. Nilai ini perlu dinyatakan. Ya, pelajar-pelajar yang berada di luar perlu jelas bahawa jumlah keseluruhan itu perlu dinyatakan. Kalau pelajar gagal menyatakan Mira, maknanya pelajar akan mengundang huraian kosong.
Ya. Cikgu, template ni kan boleh tak kita ambil template ni dan kita guna hanya untuk isikan sahaja mengikut soalan yang diberikan? Tidak ada masalah, Mira. Yang paling penting ialah data. Maknanya pelajar boleh hafal, boleh ingat, tapi data itu kena tepat. Sebab ini adalah kita melihat kepada data yang diberikan. Baik, faham. Okey, terima kasih Mira. Murid-murid cikgu ada soalan ke? Ada nak tanya? STPM kita. Ain macam ada soalan nak tanya je cikgu? Ya. Ain Fatina. Ada ke Ain? Semua okey? Okey, cuba tunjuk thumbs up sikit kalau semua okey. Okey, angkat semua? tangan. Okey, good. Okey. Kalau ada soalan boleh tanya sahaja cikgu. Ain saja mic. Okey, terima baik kasih. cikgu. Teruskan cikgu. Saya teruskan ya Mira. Seterusnya bagaimana kita mencerakinkan jawapan? Bila melibatkan pola jawapan, kita ada analisis data campur analisis maklumat. Itu perlu dinyatakan dalam satu perenggan. Tetapi analisis data sahaja kita boleh dalam satu perenggan saja dan bila melibatkan dalam perenggan yang berbeza. So kita ada dua. Analisis data, maklumat sama ada dalam satu perenggan atau perenggan yang berbeza. Yang ini biasa sahaja analisis data. Okey, kita lihat bagaimana. Contoh jawapan analisis data dan analisis maklumat dalam satu perenggan atau dalam perenggan yang berbeza. Ini dia. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan pola kedatangan pelancong ke rantau ASEAN mengikut destinasi pilihan dari tahun 2019 hingga tahun 2012. Jelaskan mengapa keadaan demikian berlaku. So maknanya Mira, soalan ini bila pelajar nyatakan pola, dia perlu beri sebab. Contoh dia kata pola meningkat. Mengapa meningkat? So maknanya jawapan perlu ditulis dalam perenggan yang sama. Okey, jelas yang ini sebab dalam satu perenggan. Okey. Bagaimana pula bila soalan itu melibatkan dua perenggan? Ini contoh tadi, ya, jelaskan. So kita dapat dalam satu perenggan yang sama, bagi pola perubahan dan sebab, bagi pola bandingan dan sebab. Okey. Yang kedua, dalam perenggan yang berbeza. Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan perubahan kedatangan pelancong ke rantau ASEAN mengikut destinasi pilihan dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Jelaskan bagaimana Malaysia boleh meningkatkan kedatangan pelancong ke negara ini. Ya, bermakna di sini kalau kita lihat pelajar perlu berikan sebab itu dalam perenggan yang berbeza. Ini contoh dia Mira ya. Okey, seterusnya kita lihat bahagian C. Soalan bahagian C mengandungi 3 soalan, jawab 2 soalan. Ini markah yang paling besar. 50 markah. Peruntukan masa 35 minit. 5 minit untuk faham soalan dan draft. Okey? Seterusnya kita lihat, ingat, senaraikan 5 idea sahaja. Apa berlaku bila calon menyenaraikan lebih daripada 5 idea? Ya? Pemeriksa hanya memeriksa 5 idea pertama. So lebih itu tidak diperiksa sudah. Ya? Tulis dalam lingkungan 300 hingga 350. Apa berlaku jika pelajar tulis lebih daripada 350 dan menyebabkan pelajar hilang penutup? Bila tidak ada penutup, pelajar hilang markah format 1. Ya? Berhati-hati dari aspek kebahasaan. Okey? Satu idea, satu perenggan. Pelajar perlu cerakinkan di mana jawab satu idea untuk satu perenggan. Okey, seterusnya ya dari segi penulisan perlu ada pendahuluan, isi dan penutup. Idea 10 markah. So bermakna kita ada 5 idea. Huraian 10 markah 5, bahasa 4 dan format 1. So kita ada di situ ialah 25. Seterusnya, analisis soalan yang pernah keluar. Ini dia. Soalan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Ya, pelajar dah biasa dah ya dengan soalan-soalan bentuk begini, ya. Ini dia. Kita lihat bagaimana semua soalan yang ditanyakan adalah melibatkan Malaysia dengan negara luar, ya. Sebab kita dalam semester 3 ni melibatkan isu-isu global. Okey? Okey, ini contoh lagi tahun 2019 ya, Malaysia berpegang kepada pendirian bebas berkecuali. Kemudian Malaysia melakukan pelbagai usaha pada peringkat serantau dan antarabangsa untuk membesarkan ekonomi. 1920 ya, Mira. Kombinasi jawapan. Ini penting ya. Pelajar perlu meletakkan kombinasi jawapan sama ada 5 tambah 0
2 tambah 3 atau 3 tambah 2 atau 1 tambah 4. Ya. Bagaimana kombinasi ini muncul? Pertama, contoh soalan. Malaysia memperoleh pelbagai manfaat hasil hubungan diplomatik dengan negara jiran dan serantau. Ini ingat, negara jiran dan serantau kita merujuk dalam kalangan negara ASEAN. 10 negara ASEAN, negara serantau, dia nak manfaat sahaja. So bermakna soalan ini 5 tambah 0. 5 manfaat hubungan Malaysia dengan ASEAN. Itu sahaja. Baik. Ya, jawab dan huraikan. Okey? Jawapan tu tulis dalam macam mana cikgu? Dalam point ke? Tidak, Mira. Dia perlu tulis dalam bentuk esei, karangan. Sebab ini adalah memenuhi kehendak esei. Esei, ya. Dia tak boleh tulis point form macam tu. Contoh, mesti ada pendahuluan. Kenapa cikgu kata pendahuluan penting? Hubungan diplomatik Malaysia dengan negara jiran dan serantau. Ingat, fokus kita adalah jiran dan serantau. Kalau pelajar beri hubungan dengan PBB, hubungan dengan NAM, Selatan-Selatan, itu bukan merujuk kepada serantau. So, jawapan akan terkeluar daripada konteks perbincangan. So, pendahuluan perlu. Kenapa perlu, Mira? Kalau tidak buat pendahuluan, idea pertama, kita anggap dia sebagai pendahuluan. So, pelajar akan rugi. Ya, rugi markah di situ. Contoh soalan yang kedua. Pelaburan langsung asing menjadi sebahagian daripada pelaburan yang penting untuk memacu pembangunan negara. Jelaskan aspek diambil kira oleh pelabur untuk membuat pelaburan. Cuba kita lihat. Ya. Ini maknanya soalan ini kombinasi jawapan sama ada 3 tambah 2 atau 2 tambah 3. Iaitu kita hendak senaraikan pentingnya pelaburan asing dan apa yang perlu diambil kira oleh pelabur untuk membuat pelaburan dalam negara. Ini dia. Kepentingan pelabur asing, aspek yang diambil kira untuk membuat pelaburan. So, kombinasi jawapan calon boleh pilih 2 tambah 3 atau 3 tambah 2. Seterusnya. Contoh soalan ini. Peranan penting Malaysia dalam pertubuhan ASEAN tidak terhad kepada mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi, malah melibatkan kerjasama dalam pelbagai aspek lain. Okey, pelajar dalam Google Meet. Ya, ada yang nak memberikan kombinasi jawapan di sini. Ya? Apakah kombinasinya? Siapa? Siti Najiha. Boleh? Silakan Siti Najiha. Tak apa, tidak ada masalah. Kita belajar daripada kesilapan. Sila. 4 tambah 5 ke? 5 tambah 6 ke? 1 tambah 4 ke? Macam Cik Mira kata 5 tambah 6 ke? Silakan. Ya? Apa dia soalan di sini? Soalan Najiha, kombinasi jawapan untuk soalan ini. Sama ada 5 tambah 0, 2 tambah 3 atau 3 tambah 2 atau 1 tambah 4. 3 tambah 2. 3 tambah 2. Mira, Najiha kena baca betul-betul. Peranan Malaysia dalam pertubuhan ASEAN tidak terhad kepada mewujudkan kerjasama dalam bidang ekonomi. Satu daripadanya. Malah melibatkan kerjasama dalam pelbagai aspek lain. Betul. Bermakna soalan ini, satu idea telah diberikan. Ya, Najiha ingat balik. Bermakna soalan ini 1 tambah 4. Ya. Satu jawapan telah pun diberikan. Ya. Maknanya pelajar hanya perlu memberi 4 jawapan yang lain. Ya. Apa berlaku kalau pelajar menulis 5 jawapan tanpa meletakkan ekonomi? So maksimum kita akan terima 4. Baik. Walaupun disenaraikan 5 kerana 1 itu tidak dibincangkan. Sebab itu dalam soalan telah pun diberikan. Sepatutnya pelajar perlu nyatakan ini 1 dan 4 yang lain. Ya, ini jelas ya bagaimana pelajar perlu memahami soalan. Betul. Ini yang paling penting. Okey. Selain daripada itu, pelajar perlu merangka jawapan. Ya, rangka dulu. Baca, rangka, pastikan ada pendahuluan, ya, ada isi dan juga ada penutup, barulah memenuhi format penulisan esei. Kalau pelajar tidak memenuhi format penulisan esei,
maka pelajar membazirkan masa dan mendapat markah yang tidak cemerlang. Betul. Okey. Cikgu nak ingatkan sekali lagi di sini. Untuk menjawab soalan esei ini, kita melibatkan 5 idea. Baik. Apa berlaku? Pelajar kata, saya tahu banyak idea, saya tahu banyak idea. So, saya nak senaraikan lebih. Pelajar letak sini 6, 7. Baik. Ya? Apa yang menyebabkan kita tak terima soalan ini? Dan jika masih dalam lingkungan 350, rugi markah bahasa. Ya? Baik. Okey, itu Betul. jelas ya? Jelas, Pelajar cikgu. semua jelas? Saya rasa Mira pun kalau menduduki kertas pengajaran boleh jawab dengan baik ya, Mira. Maksudnya cikgu ada jawapan sebenarnya dalam soalan tu. Ada Ya. ekonomi. Kalau Ya, kita betul. lupa nak tulis tu, tak pasal-pasal hilang satu markah. Ya, cikgu, betul, kan? Mira. Baik cikgu, ada Okey. kesempatan masa kita ada lebih kurang dalam 2 minit lagi cikgu. Apakah nasihat yang cikgu nak berikan kepada calon-calon STPM di luar sana? Silakan. Okey, terima kasih ya Mira. Nasihat cikgu di sini yang pertama sekali pelajar perlu menjaga kesihatan. Ya, Baik. kesihatan penting. Kalau pelajar tidak sihat, pelajar tidak boleh menduduki peperiksaan dengan cemerlang. Yang kedua, ingat anak-anak cikgu, cuba ulang kaji dan pastikan tidak berada dalam keadaan tertekan. Ini penting. Cuba stabilkan emosi, dekatkan diri dengan Allah. Ya, Betul. itu paling penting ya. Betul. Yang ketiga, esok untuk periksa janganlah keluar malam. Tak perlu nak main game, lupakan sebentar. Kita ingat fokus kita pada peperiksaan yang akan datang ya. Ingat ya, bila ya Imran peperiksaan kita? Saya tahu ni. Bila? Cik Mira tahu. Bila? Hari Selasa minggu depan 6 hari bulan. Hari Selasa betul. 6 hari 6 bulan hari bulan. 11 pagi. Ya Mira, ingat tu? Betul. Okey. Okey, itu dia. Kelas kita pada petang ini daripada cikgu kita, Cikgu Abdullah. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas segala ilmu dan juga tips yang cikgu berikan di dalam kelas pecutan untuk pengajian ini. Saya yakin semua calon-calon STPM kita bukan sahaja di studio, malahan di rumah juga dapat dan faham apa yang cikgu nak terangkan pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, Baik, tapi terima sebelum kasih, cikgu, sebelum kita akhiri kelas kita ni, saya dimaklumkan ada sedikit pesanan daripada calon-calon STPM kita. Anak-anak murid cikgu ni, apa Okey, pesanan apa pesanannya tu? Cuba Sila. buka mic sikit. Apa tu pesanannya? Silakan. Okey, pesanannya adalah happy birthday Cikgu Abdullah. Yeah, happy birthday cikgu. Terima kasih anak-anak cikgu. Terima kasih Mira ya. Hari ni hari lahir saya yang ke Yang ke berapa? 49 tahun. 49. Alhamdulillah. Nampak macam 19 cikgu. Bukan 49. Berubah sangat tu, jauh sangat tu Mira. Baik, selamat ulang tahun kelahiran cikgu. Terima Semoga kasih, cikgu Mira. diberi kesihatan yang baik dan sentiasa berjaya dan menyumbangkan bakti untuk anak-anak bangsa. Okey, terima kasih, Mira. cikgu. InsyaAllah. Baik, terima kasih cikgu. Terima kasih kepada murid-murid ataupun pelajar Kolej Tingkatan 6 Tengku Abdul Rahman Putra Sabak Bernam Selangor, dan juga terima kasih kepada anda semua di rumah yang setia menonton kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk saksikan Road to Success STPM di lain waktu pula. Nak tahu siapakah pengacaranya, guru apa dan mata pelajaran apa pula yang hendak dibincangkan. Jangan lupa untuk saksikan kami esok. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bye-bye kasih, semua. cikgu. Good. Thank you everyone. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rahmat bin Mardi, Pengetua Polis Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra Sabak Bernam. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah berjaya menerbitkan rancangan Road to Success STPM 2020. Dari rancangan seperti ini, diharapkan akan dapat meningkatkan lagi kefahaman pelajar melalui kaedah, langkah dan teknik-teknik terbaik yang disarankan oleh guru yang berpengalaman untuk menghadapi peperiksaan semester 3. Inisiatif seperti ini mampu meningkatkan nilai tambah kepada pelajar, khususnya mereka akan lebih memahami topik-topik tertentu yang dapat membantu pelajar mendapat markah yang lebih baik. Akhir sekali, dari saya selamat menduduki peperiksaan STPM semester 3 pada seluruh pelajar di Malaysia, amnya, dan pelajar-pelajar Polis Tingkatan 6 Tunku Abdul Rahman Putra khususnya. Sekian, tahniah kepada TPM.